Jadi ramai pengkaji kata kalau agama Buddha ni ringkas cakap macam etis lah. Dia tak percaya Tuhan. Tapi bila dia masuk macam ke Indonesia, di Indonesia ni kalau nak amal agama, nak iktiraf, kena percaya Tuhan. Jadi Buddha pun dia ambil yang ni lah sebagai Tuhan juga. Tapi kalau ajaran sebenar itu, dia dari segi Tuhan ni tak ada, seolah-olah etis lah. Di Malaysia pun sama. Sebab dalam rukun negara kita, kepercayaan kepada Tuhan, mesti percaya Tuhan. Kalau rakyat Malaysia mesti percaya Tuhan. Jadi penganut agama Buddha pun dia ikut macam tu. Dia tak menentang. Tapi kalau baca kitab asal itu, cerita pasal Tuhan ni tak ada. Seterusnya, agama Shinto. Agama Shinto ni kat Jepun. Ni agama asal Jepun. Orang Jepun ni dia sembah kuasa-kuasa yang gaib lah. Kalau kita dewa-dewa, dia sebut kami. Kuasa gaib ni disebut kami. Kami ni makhluk-makhluk yang hebat-hebat, yang luar biasa, duduk di langit lah. Jadi kita faham itu dewa-dewa. Dari segi konsep ketuhanan dia tak cerita. Sebab dia agama lama, kitab pun tak ada. Yang ada kitab-kitab hikayat, kitab agama tak ada. Sebab tu sampai sekarang ni agama Shinto ni macam dah nak pupus. Tapi ramai lagi macam nak pupus kan. Orang Jepun dia banyak anut apa? Banyak anut agama Buddha lah. Buddha, satu lagi tak beragama, satu lagi Kristian. Itu ramai. Agama Shinto ni macam nak habis. Dan ada pengkaji kata yang ni bukan agama pun. Sebab tak jelas siapa yang dia sembah, cuma dia percaya dewa-dewa tu. Tentang Tuhan tu tak ada. Dan yang paling tinggi Dewi Matahari. Dia sembah tu Dewi Matahari tu. Jadi dalam agama Shinto konsep ketuhanan dia tak jelas. Kita takkan nak masuk agama tu. Yang dalam Islam tadi jelas, serba segi jelas. Satu lagi yang sempat kita sentuh, agama Mesir. Ni agama Fir'aun. Bila sebut Fir'aun ni ada ramai Fir'aun. Fir'aun ni macam sultan lah. Sultan, ramai sultan. Tapi dalam Al-Quran tu dia sebut Fir'aun yang zaman Nabi Musa. Ada dua orang. Satu Fir'aun yang bela Nabi Musa. Satu lagi anak dia kata siapa akan tahu, Fir'aun seorang lagi yang mati di laut tu. Ada dua Fir'aun yang lawan dengan Nabi Musa tu. Yang tu Fir'aun, yang sebelum dia pun Fir'aun dah. Jadi Fir'aun ni dua jenis agama. Satu dia sembah dewa-dewa, satu lagi dia mengaku dia Tuhan sendiri. Dua jenis. Tapi dalam ramai-ramai Fir'aun ni, pernah satu ketika sebelum zaman Nabi Musa lagi, ada satu orang Fir'aun nama dia Akhenaten. Akhenaten atau Akhenaton. Akhenaten, Akhenaton. Dia ni orang kata dia sembah Tuhan. Fir'aun sebelum dia semua sembah dewa-dewa lah, berhala semua kan. Bila dia naik tahta, dia tukar nama jadi Aten. Aten ni Tuhan lain. Sebelum tu banyak pakai nama Amun. Amen, Tuhan Amun. Amun Ra lah apalah. Dia naik tahta je terus dia ubah. Dia pindah daripada tempat tu, buat istana lain, dan dia sembah Tuhan Aten. Tuhan Aten ni berbeza dengan sembahan-sembahan yang Fir'aun sebelumnya. Macam mana yang kata berbeza? Aten ni dia tak boleh buat berhala. Dia tak ada rupa. Sedangkan Fir'aun sebelum tu, dewa-dewa ni semua ada berhala. Ada yang rupa burung, ada rupa kucing, rupa harimau, macam-macam. Yang Akhenaten tadi naik tahta, dia terus bawa satu agama baru. Dia sembah Tuhan Aten. Dan Tuhan Aten ni tak boleh digambarkan, tak ada patung dia, tak boleh buat patung. Jadi nampak macam agama Islam juga tu. Kemudian Tuhan Aten ni dia ni Tuhan semua orang. Seluruh dunia punya Tuhan. Sedangkan Fir'aun sebelum tu dan selepas tu, mereka sembah Tuhan Amun. Tuhan Amun ni Tuhan orang Mesir. Orang lain tak boleh sembah. Orang Mesir dia sembah Tuhan tu. Macam Yahudi dia juga kan. Kalau Yehovah tu Tuhan orang Bani Israel lah. Orang lain tak boleh sembah. Jadi Mesir ni dia punya perangai macam tu juga. Dia ada satu Tuhan, satu dewa. Dewa ni dewa kepada orang Mesir saja. Jadi Aten kata tak boleh. Kalau betul Tuhan, dia Tuhan semua orang. Jadi Akhenaten tadi dia penaik Tuhan yang sebenar, iaitu Aten.
Tuhan Aten ni Tuhan semua orang. Dia menciptakan segala sesuatu dan tak boleh digambarkan, tak boleh dibuat patung. Tapi lepas tu Akhenaten ni mati, orang kata kena bunuh lah apalah. Dialah satu-satunya Firaun yang sembah, mungkin dia sembah Tuhan yang Esa, mungkin dia seorang. Lepas tu tak ada, kembali macam dulu balik, sembah Tuhan Mesir balik. Jadi itulah serba ringkas beberapa agama yang sempat kita sentuh. Kesimpulan yang kita nak bawa, untung sangatlah kita orang Islam, tak payah tercari-cari dah, Tuhan siap-siap bagi. Maksudnya Tuhan sayang kita lebih kan. Dia bagi, letak lahir-lahir Islam tu kan. Konsep-konsep agama ketuhanan ni semua ada dalam kitab. Tuhan Maha melihat, Maha mendengar, iradah ada, kehendak, semua ada dalam kitab dah. Kalau kita hidup zaman-zaman agama Tao, agama Shinto, agama Mesir tadi, jenuh. Kita nak mencari silat-silat, kita duduk dalam kaum yang kafir. Sekarang kita untung. Itu yang kena banyak-banyak bersyukur. Dalam pelajaran akan datang, kita akan sentuh lagi lah beberapa agama lagi. Agama Viking, agama Red Indian, agama, banyak-banyak agama lagi lah. Dan yang akhirnya, orang-orang yang tak percaya kepada agama ni, kadang-kadang dia buat kajian sendiri, terutamanya saintis. Kalau zaman dulu ahli-ahli falsafah, kitab agama dia tak percaya, Tuhan-Tuhan tak percaya, agama-agama tak percaya, tapi dia kaji sendiri. Bila dia kaji, akhirnya keputusannya dia dapat memang ada satu kuasa yang sangat berkuasa menjadikan alam. Itu satu kelompok. Dan dia kata itulah Tuhan. Tapi dia tak ikut agama mana-mana. Sekarang pun ada ahli sains, dia kaji, dia kata memang wujud Tuhan ni, tapi dia tak masuk agama mana-mana pun. Kira Tuhan ni Maha melihat, Maha mendengar, Maha berkuasa yang, tapi dia tak masuk agama mana-mana. Satu jenis lagi, dia kaji, dia percaya memang wujud satu kuasa, tapi dia tak kata kuasa tu Tuhan. Macam Tao tadi lah, dekat-dekat macam Tao kan, dia tahu ada satu kuasa yang mendasari alam ni, apa yang berlaku dalam alam ni, tapi dia nak kata yang tu Tuhan tak. Tapi dia percaya kuasa tu memang ada. Satu jenis. Jenis yang pertama tadi, dia jumpa kuasa tu, dia kata kuasa tu lah Tuhan. Jenis kedua, dia jumpa kuasa tu, tapi nak kata Tuhan tu, dia tak mau kata Tuhan, tapi dia tahu ada kuasa tu. Jenis yang ketiga lah, dia cari sendiri, cari, dia tak agama apa-apa pun. Dia jumpa, dia kata memang ada satu kuasa yang sangat hebat, tapi siap-siap dia kata ni bukan Tuhan. Macam nak dekat macam dengan Buddha tadi, nak dekat, nak sama, tapi tak sama betul. Kan Buddha tadi, dia tahu ada yang mutlak, yang Maha Esa, yang Maha berkuasa, dia tahu. Tapi dia nak kata yang tu Tuhan, dia tak. Tu bukan Tuhan. Alam ni dia bergerak sendiri. Jenis yang keempat pula, dia cari, dia dapat, memang ada satu kuasa, tapi dia pun tak tahu Tuhan ke tak. Sampai ke mati dia duk fikir Tuhan ke tak, tapi dia tahu ada kuasa. Ini orang pandai-pandai, orang bijak sana, cendekiawan daripada zaman dulu sampai sekarang. Dia kaji, dia jumpa kuasa tu, tapi dia tak tahu Tuhan ke bukan ke. Kita ni tadi untung, kena banyak bersyukur. Kita lahir-lahir tahu dah kuasa tu Tuhan. Cuma kita yang kurang bersyukur. Belakang kita tak apalah, huraian saja. Jadi rasanya sekadar itu saja. Jadi kesimpulan pelajaran kita ni nampak jelas lah. Agama-agama yang lain tu mungkin asal dia betul, tapi bila sampai zaman Nabi Muhammad, dia dah mula tak betul. Sebab tu Allah turunkan agama Islam. Sebab ada orang kata agama lain pun betul juga. Kalau agama lain betul, Allah tak akan buat kerja sia-sia turunkan Nabi Muhammad. Dan penutup pula, tak payah bawa syariat baru. Kalau kita kata agama Yahudi tu betul lagi, jadi sia-sialah Allah bawa syariat Nabi Muhammad kan. Allah mustahil dia buat kerja sia-sia. Bila Allah turunkan Nabi Muhammad tu, maksud dia agama lain tu confirm tak betul dah zaman tu. Sampailah sekarang dah tak betul dah. Jadi kita tak boleh lah ikut style macam Ayah Pin.
Agama mana pun betul, matlamat dia Tuhan. Kamu nak ikut line Buddha, sila, line agama Buddha. Jadi orang Buddha pun semua dia juga, dewakan dia juga. Nak ikut line Hindu boleh, matlamat dia Tuhan juga, hakikat dia Tuhan juga. Tapi syariat tadi macam mana? Kamu nak ikut line Islam boleh? Itu anak murid dia merata, dia pergi kuil Hindu pun orang kalung dia. Sebab dia perangkat hakikat. Dia cerita pasal hakikat lah. Memanglah hakikat dia macam tahu tadi, dia kaji dapat Tuhan juga. Tapi syariat tak letak mana. Sedangkan kita faham tadi, mustahil Tuhan saja-saja turunkan syariat Islam. Bila Tuhan turunkan syariat Islam sebagai penutup, maksud dia syariat yang lain tu dah rosak lah. Tuhan tak buat benda mustahil, tak buat benda yang tak layak. Jadi untung sangat kita. Jadi tugas kita sekarang bersyukur banyak, senang lahir Islam. Itu saja. InsyaAllah jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Akan datang ni kita bincang Allah berkata-kata, kalam. Sama' dan basar siap, kalam pula. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.